Salam sejahtera puan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar hari ini? Bagaimana dengan segala keperluan-keperluan di rumah? Masih ada lagi? Ya, masih cukup lagi? Kita 2 minggu kita lockdown PKP dan pastikan jangan kerap keluar daripada rumah kerana suasana sekarang ni tidak begitu sesuai, terutamanya kepada mereka yang berusia macam saya ni lah, jadi saya pun kena lockdown. Jadi yang berusia 50 ke atas ni ambil masa di rumah lah tuan-tuan dan puan-puan. Dan sekali lagi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang masih tak putus-putus berhubung, yang tidak jemu dengan celoteh saya dengan begitu banyak bahan-bahan yang telah kita sama-sama kongsikan sepanjang mula daripada kisah COVID-19 dan Imam Mahdi. Dan hari ini merupakan hari yang ketiga untuk masuk siri Imam Mahdi, halangan dan cabaran yang dihadapinya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya sebagaimana kebiasaannya kalau nak bercakap tu, saya kena bercakap dengan meletakkan terlebih dahulu satu hubungan dengan faktor yang ada pada diri kita dulu atas apa yang kita akan dapat manfaat. Kerana apa juga yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, walaupun ianya kita ambil pada topik akhir zaman dan kisah tentang Imam Mahdi, tetap apa yang dapat saya katakan di sini, semuanya itu adalah untuk diri kita sendiri, untuk kita menilai dan untuk kita sama-sama dapat memahamkan tentang apakah peranan dan apakah tujuan hidup kita di atas muka bumi pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitu banyak sekali versi-versi ataupun begitu banyak sekali kisah-kisah yang bergelegar tentang Imam Mahdi. Dia datang daripada berbagai kelompok, datang berbagai keilmuan, dan begitu banyak sekali perkara-perkara yang saling memposisikan tentang kebenaran yang ada pada Imam Mahdi. Dalam soal itu, perbezaan-perbezaan ataupun pandangan-pandangan daripada pihak-pihak yang tertentu itu boleh tak kita ambil sebagai satu sumber yang boleh kita membuat sebagai satu pertimbangan dengan harmoni. Dalam arti kata lain, kita tidak mahu ada perbezaan atas keilmuan telah menimbulkan begitu banyak perdebatan dan saling tuding-menuding. Kita dok bergaduh pasal Imam Mahdi dok perhati kita saja. Apa hal lah yang di bawah ni dok bergaduh, dia betul, dia salah, dia betul, dia salah. Dia sendiri pun dia tak tahu apa-apa pun. Kita yang dok bergaduh di bawah nak mempertahankan Imam Mahdi tu, Imam Mahdi ni. Jadi hakikatnya beliau sendiri, saya dapat merasakan dan dapat yakin dengan apa yang saya telah fahami daripada Al-Quran, dia tidak ada sifat yang sebegitu, tuan-tuan dan puan-puan. Dah saya jelaskan daripada awal, perbezaan-perbezaan itu bagi beliau adalah suatu perkara yang perlu dicari titik persamaan, titik yang dapat menghubungkan perbezaan itu tadi dan diperjelaskan kenapa ianya berbeza. Bukan terus melanggar, terus menyatakan pihak tertentu itu tak betul, pihak tertentu itu tak benar, sesat dan sebagainya, semata-mata tidak sama dengan versi yang kita miliki. Telah saya jelaskan semalam bagaimana kisah pelukis yang diberikan pilihan untuk membuat gambaran pohon berdasarkan imajinasi masing-masing. Maka masing-masing buat lakaran berdasarkan keahlian masing-masing. Tetapi pasti akan ada perbezaan pohon yang dilakarkan. Hasilnya 1000 orang 1000 pohon yang berbeza. Maka setiap seorang akan menyatakan pohon dia lah yang paling benar, paling betul, paling tepat dalam setiap yang diperbandingkan dengan yang lain. Maka dunia akan sentiasa berlakunya adu domba, akan masing-masing akan mempertahankan atas apa yang dia miliki. Maka di situ datangnya Imam Mahdi adalah untuk memberitahu bahawa wahai semua pelukis-pelukis,
Semua lukisan anda semua cantik-cantik, tak ada yang salah pun, semua betul. Cuma untuk mengelakkan perbalahan itu, ada satu pohon yang boleh kita ambil sebagai satu model. Maka dari situ, pohon itu akan menjadi sebagai satu rujukan kepada semua untuk melakarkan realiti tentang pokok yang bukan pada imajinasi, tetapi mempunyai satu model yang jelas. Maka di situ datangnya Al-Quran Nur Karim, Al-Quran cahaya Allah, kalam Allah yang disampaikan kepada baginda junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi janganlah berbalah-balah lagi tentang perbezaan-perbezaan. Dah bertahun-tahun, dah beratus tahun, dah beribu tahun manusia saling berbalah-balah atas soal kepercayaan. Bukan soal kepercayaan itu perkara yang kecil, perkara yang besar dalam hidup masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tahu itu adalah suatu perkara yang saling diketengahkan oleh setiap individu. Tetapi kepercayaan tanpa mempunyai pegangan yang khusus, tanpa mempunyai pernyataan dari segi fakta yang jelas, iaitu daripada Al-Quran Karim, maka kita hanya meletakkan kepercayaan itu dan ia berakar umbi akhirnya kepada doktrin daripada seseorang, doktrin dari sekelompok, doktrin daripada individu yang akhirnya diangkat menjadi satu kepercayaan yang khusus. Jadi hati-hati dalam soal-soal begitu, tuan-tuan dan puan-puan. Ambil apa juga yang telah kita terima sebagai satu pengetahuan. Tak salah kita ambil sebagai pengetahuan, tahu, oh ini ceritanya. Tetapi untuk pelaksanaan, ini adalah formulanya. Lihat, buka Al-Quran, kemudian baca dalam Al-Quran, lihat perlahan-lahan, berhati-hati, dengan lemah lembut, dengan begitu perinci. Apa juga sumber yang kita dapat, ada tak di dalam Al-Quran? Lihat di mana tempatnya. Oh, ada di dalam Quran, ayat ini, ayat itu, mengesahkan apa yang dia ada. Maka gunakanlah. Tidak ada masalah di situ. Maka persoalan perbezaan-perbezaan pendapat, perbezaan-perbezaan dari segi aspek keilmuan, janganlah dijadikan sebagai satu perbelahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan sambung lagi tentang topik halangan dan cabaran yang dihadapi oleh Imam Mahdi. Jadi topik hari ini adalah tentang cabaran ataupun halangan yang dihadapi oleh Imam Mahdi. Peringkat yang ketiga. Telah saya jelaskan semalam bagaimana beliau telah pun melalui satu proses cabaran yang dihadapi dengan keluarga-keluarga beliau, iaitu orang-orang yang terdekat paling hampir dalam lingkungannya. Maka apabila ia telah mencapai tahap di mana diterima sebagai Imam Mahdi kepada peringkat nombor 2, maka dia kena bergerak kepada peringkat yang seterusnya, peningkatan, di mana dia kena hadapi lagi satu proses ujian yang besar kepada diri dia, untuk dia sampaikan pula ataupun untuk dia meletakkan diri dia, posisi diri dia sebagai imam kepada sahabat-sahabat yang hampir, sahabat-sahabat yang ada di sekeliling dia. Bagaimana dia nak lakukan itu, bagaimana dia nak menjalankan perkara tersebut, itu adalah sesuatu yang sangat berat juga, ya, lebih berat daripada berbalik kepada keluarga dia, kerana keluarga dia dalam lagi lingkungan yang mana masih boleh bertemu, masih boleh lagi dia berbicara. Tetapi dalam aspek luar daripada keluarga, sahabat-sahabat ini adalah sesuatu yang sangat sukar untuk dipegang, ya tuan-tuan dan puan-puan. Maksudnya dalam apa juga aspek, sahabat adalah sahabat, dan dia bukanlah dalam kalangan keluarga, di mana kalau kita dalam keluarga kita boleh lagi melihat sebagai satu hubungan yang ada kaitan darah daging. Tapi bila kita lihat kepada fasa yang ketiga, di mana beliau telah pun melalui satu lagi proses untuk keluar, ya, daripada posisi yang kedua, maka dia kena keluar daripada lingkungan yang sedia ada, yang dekat dengan dia, jauh sedikit. Maka yang jauh sedikit itu adalah teman-teman dia. Jadi teman-teman dia maksudnya bagaimana? Ya, kalau di waktu kecil, kalau di sekolah, teman-teman di sekolah, teman-teman di kampung dia, tempat dia tinggal, dari dia daripada kecil meningkat dewasa. Jadi dia melalui satu proses untuk dia memahamkan diri dia, hubungan dia dengan kawan-kawan dia, teman-teman dia. Lebih-lebih lagi pada saat untuk dia menyampaikan kepada sahabat-sahabat dia adalah sesuatu yang perlu ada
penjelasan yang boleh memberikan nilai yang kekal, ataupun dalam arti kata lain nilai yang tidak ada perubahan, mesti solid, mesti sesuatu yang ada fundamental kepada kawan-kawan untuk menerima. Tapi masalah dalam aspek ini sebagaimana yang saya katakan, dia tidak boleh hanya sekadar perkataan, dia harus ada satu pelaksanaan. Bagaimana dia nak laksanakan dengan sahabat-sahabat dia? Bagaimana dia ingin capai hubungan dia dengan sahabat-sahabat dia? Maka di situ dia membawa diri dia dengan suatu cara ataupun satu pendekatan sebagaimana baginda Rasulullah SAW membawa pendekatan diri dengan sahabat-sahabat yang ada di sekeliling. Maksudnya tu dia mempunyai satu perwatakan, satu sikap yang sangat disenangi oleh kawan-kawan yang dapat memahami tentang kebenaran. Tetapi dia menjadi seseorang yang akan menjadi sebagai suatu tentangan ataupun suatu gangguan kepada mereka yang menolak kebenaran. Jadi ada dua kategori juga sahabat-sahabat dia, yang menerima dan juga yang menolak, kerana semua akan datang berpasang-pasang, ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berbalik kepada sejarah ataupun kisah baginda Rasulullah SAW, beliau mempunyai seorang sahabat yang menerima beliau dalam apa juga keadaan, apa juga situasi yang beliau lalui, apa juga situasi yang beliau tempuh, di saat apa sekalipun. Sahabat yang beliau miliki ini seorang sahabatnya yang sentiasa akan bersama dengan beliau ke mana-mana sahaja. Dalam arti kata lain, apa juga yang berlaku kepada beliau saat beliau difitnah oleh yang lain-lain, saat beliau menghadapi kesusahan, saat beliau tidak ada apa-apa, maksudnya dari segi aspek mungkin berkait dengan kemampuan harta, dari segi kemampuan, dari segi fizikal, maka sahabat dia akan ada yang seorang ini yang sentiasa mendukung beliau. Sebab itu saya kerap bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak membayangkan Imam Mahdi, bagaimana sahabat dia, bagaimana cara hidup sahabat dia, kita tidak akan dapat. Dia akan berbalik pada cerita pohon tadi, ya, dengan pelukis. Tetapi bila kita lihatkan semua itu cerminan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu amat jelas bagaimanakah kategori-kategori sahabat-sahabat beliau yang akan ada di sekeliling dia, dan bagaimanakah cabaran-cabaran yang beliau akan hadapi di sekeliling dia, di kalangan sahabat-sahabat dia, di kalangan kawan-kawan dia. Maka Imam Mahdi melalui proses yang sama. Bila saya katakan sama, pada waktu di mana baginda Rasulullah SAW menghadapi tantangan daripada kawan-kawan dia yang sama-sama membesar di kota Mekah, sama-sama melihat dan sama-sama bergurau senda sewaktu dia kecil sehingga dia dewasa, ada seorang yang telah menerima beliau dengan bersungguh-sungguh, yakin yang tidak ada tolak atas apa juga perkara, walaupun pada saat cerita yang disampaikan oleh baginda Rasulullah itu cerita yang tidak boleh dikatakan masuk akal. Ini saya berbalik tentang kisah Isra' Mi'raj. Kisah Isra' Mi'raj adalah satu peristiwa yang berlaku setelah baginda Rasulullah SAW mengisytiharkan, menjelaskan dan mendakwahkan apa itu Islam kepada sahabat-sahabat dan sekalian manusia di kota Mekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sahabat beliau pada saat itu namanya Abu Bakar. Abu Bakar adalah sahabat beliau yang sentiasa meletakkan diri Rasulullah di hadapan atas segala perkara. Sedangkan yang lain-lain adalah sahabat-sahabat yang sentiasa jatuh dan bangun dalam saat baginda Rasulullah SAW meneruskan usaha beliau. Maksudnya macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Jatuh bangun, kejap yakin, hilang yakin, kejap setuju, hilang setuju, kejap ikut, kejap tolak, ikut balik, berulang-ulang kali berlaku. Ya. Ada peristiwa sahabat-sahabat yang bersama dengan baginda Rasulullah, kemudian bila satu masa tinggalkan semula baginda Rasulullah,
Kemudian datang balik kepada baginda Rasulullah. Maka sahabat-sahabat ini menjadi cabaran yang sangat besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perkara yang sama berlaku kepada Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan, di kalangan sahabat-sahabat dia. Dia akan ada ramai sahabat, bukan dia seorang-seorang. Dia tak menyepi. Ya. Ada versi-versi Imam Mahdi menyembunyikan diri. Dia tak sembunyikan diri. Dia manusia biasa, nak sembunyi macam mana? Dia berkawan. Dia sekolah. Dia pergi sekolah. Dia tak duduk dalam gua, duduk seorang-seorang. Dia pergi sekolah. Dia belajar semua yang dia boleh belajar. Kalau dia masuk sekolah rendah, dia masuk belajar juga macam pelajar-pelajar yang lain. Dia sekolah menengah juga sama dengan pelajar-pelajar yang lain. Kalau dia masuk universiti pun sama juga, dia macam juga pelajar-pelajar yang lain. Dia berkawan, bukan tak berkawan. Tetapi versi dia adalah untuk menjelaskan, untuk memposisikan bahawa dia adalah Imam Mahdi kepada kawan-kawan dia pada peringkat yang ketiga, berbalik kepada peristiwa yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa cahaya Islam kepada umat manusia, beliau lakukan pada peringkat yang pertama sembunyi-sembunyi. Dia tak buka terus bercerita dengan semua orang. Sembunyi-sembunyi nak bercerita tentang Islam. Islam itu benar, tuan-tuan dan puan-puan. Sembunyi-sembunyi pada peringkat awalnya. Tutup. Masuk dalam satu rumah, tutup rumah tu, pintu semua tingkap. Perhatikan ada tak orang di sekeliling. Rapat-rapat. Kemudian bercakap, berkumpul dengan sahabat-sahabat, bercerita tentang Islam. Dan baginda Rasulullah ada di situ. Sembunyi dahulu. Kenapa? Islam terlalu asing. Islam terlalu macam alien lah. Macam alien turun daripada mana planet datang ke dunia, bercerita tentang planet, bercerita tentang galaksi yang kita akan termanggu-manggu. Apa yang dia cerita ni? Apa sebenar yang kita tak pernah dengar pun? Apa yang dia ceritakan ni? Begitulah situasi yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mula-mula beliau nak menyampaikan kepada sahabat-sahabat dia, nak bercerita tentang kebenaran Islam, bercerita tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat-sahabat semua mendengar, ikutkan sebahagian dia, sebahagian daripada yang ada di situ. Yang lain-lain tak ada. Lain-lain walaupun dia bersahabat, berkawan dengan yang lain, hanya sebahagian kecil yang ada bersama dengan baginda Rasulullah pada saat permulaannya yang bersembunyi. Jadi beliau telah pun melakukan suatu proses yang memerlukan penjelasan khusus, tetapi dalam keadaan yang bersembunyi-bersembunyi. Sehingga datanglah turunnya ayat Al-Quran, bukalah, sampaikanlah kepada semua. Buka pintu, buka tingkap, maka keluarlah mereka pergi ke di hadapan Baitullah, dan mereka menyampaikan, menjelaskan tentang kebenaran Islam kepada yang lain. Dan pada saat itu penentangan secara total datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengumumkan kepada sahabat-sahabat ini, sahabat-sahabat dia, kerana kalau kita ambil perkataan sahabat-sahabat ini, di mana dia tinggal di situ, maka sahabat-sahabatnya ada di situ. Maka di kota Mekah tu majoritinya adalah kawan-kawan dia dahulu, sama-sama membesar. Bila dia buka saja cerita itu tentang Islam, beliau telah ditentang dengan sehebat-hebatnya. Dikatakan beliau adalah ahli sihir, dikatakan beliau gila, bahkan beliau dikatakan sesat oleh manusia ataupun kaum jahiliah pada saat itu. Siapa yang mengatakan dia sesat? Sahabat-sahabat dia yang sama-sama membesar dengan dia, yang sama-sama mengenal dia, pakcik dia. Itu kisah yang semalam. Jadi itulah lingkungan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu permulaan dia menjalankan dakwah Islamnya. Maka apa yang nak saya kaitkan dengan Imam Mahdi dalam soal ni, tuan-tuan dan puan-puan?
Maka begitulah yang akan dihadapi oleh Imam Mahdi dalam perjalanan beliau menegakkan syiar Islam di akhir zaman. Beliau akan menyampaikan kepada sahabat-sahabat dia, bukan menyampaikan, wahai sahabat-sahabat, akulah Imam Mahdi. Dia tidak akan sebut macam tu. Dia akan menyampaikan dengan berkata, wahai sahabat-sahabat semua, kenapa tidak kita mula melakukan suatu perkara yang mendatangkan kebaikan kepada dunia ni? Kenapa tidak kita melakukan sesuatu usaha yang menunjukkan betapa kita ini orang-orang Islam mempunyai kelebihan, yang mempunyai keupayaan yang telah Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Dia akan sebut lagi, wahai sahabat-sahabat semua, ayuh kita sama-sama usahakan kita makmurkan Al-Quran di atas muka bumi. Dia akan cakap begitu, dia akan lakukan sedemikian, tuan-tuan perempuan. Dia tak mengatakan, wahai kawan-kawan, akulah Imam Mahdi, ikut aku. Dia takkan buat gitu. Dia takkan kata, mulai hari ini semua dengarlah, aku nak beritahu dengan semua, aku adalah pemimpin yang kamu semua nantikan. Dia tak sebut macam tu pun dengan kawan dia. Sebagaimana ramai yang mesej saya, sebut macam tu pada saya. Suruh mengaku yang dia Imam Mahdi. Saya jadi pening kepala sebenarnya. Bila saya kata saya tak boleh nak cakap macam tu sebab saya tak jelas siapa kamu, di mana kamu. Lepas tu saya dimarahnya pula. Kerana saya tak setuju dengan pandangan dia. Macam-macam versi lah ya nak jadi Imam Mahdi ni. Macam saya cakap, Imam Mahdi sendiri pun tak nak jadi Imam Mahdi. Ni beria-ria lah nak pangkat kan. Pangkat jadi hormat, nak buat macam mana. Jadi versi macam tu ketepikan. Kita ambil kepada cerita ini tadi yang membawa kita kepada penjelasan cabaran dan halangan Imam Mahdi di saat beliau bersama dengan sahabat-sahabat. Maka di dalam kalangan sahabat-sahabat ini, tuan-tuan dan perempuan, Abu Bakar bersama dengan beliau dalam setiap saat dan setiap masa. Dan pada satu waktu dulu, salah seorang sahabat beliau, namanya Umar Al-Khattab. Umar ini, saya nak bercerita ni, ustaz-ustaz lebih arif daripada saya. Ya, macam saya nak ulang-ulang cerita ustaz, tak selesa pula. Jadi ustaz pun nak ada bahagian juga nak bercerita. Biarlah ustaz-ustaz cerita tentang perkara sebegitu. Cuma saya ambil sentuh sikit-sikit saja. Siapakah Umar Al-Khattab sebelum beliau menjadi salah seorang sahabat utama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau adalah penentang yang sangat hebat kepada Islam pada permulaan dia. Yang digeruni, yang ditakuti oleh sahabat-sahabat yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cabaran tu. Sebut nama Umar bergigil, takut. Bengisnya dia, garangnya dia, sehingga beliau diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui adiknya, dan beliau telah menerima hakikat dan akhirnya beliau telah pun menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan, aku adalah umatmu ya Rasulullah, aku yakin dan aku bertasdik dan aku meyakini sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, dan kamu ya Muhammad adalah Rasul Allah. Terima dia. Lihat di sini, kawan daripada kawan yang menentang menjadi sahabat yang akan mempertahankan beliau sampai akhir hayatnya. Apa kaitan dengan Imam Mahdi? Maka kaitan dengan Imam Mahdi perkara yang sama, tuan-tuan dan perempuan. Dia ada Abu Bakarnya nanti. Dia akan ada Umarnya, dia akan ada versi Khalid Al-Walidnya, dia akan ada versi Utsmannya, dia akan ada versi Ali dan sebagainya. Ada kelompok-kelompok ini yang akan datang yang menjadi sahabat kepada beliau. Tetapi tantangan dia untuk mendapatkan sahabat-sahabat ini bukanlah semudah mencari sahabat-sahabat di kedai mamak, cari sahabat-sahabat di futsal, cari sahabat-sahabat main snooker. Ini bercerita tentang sahabat-sahabat perjuangan menegakkan panji-panji Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dah jelaskan dan kita dah fahami betapa setiap kali saya menyampaikan perkara tentang Imam Mahdi, saya tidak akan menolak dan tidak boleh membuka suatu ruang kepada teka-teki. Saya tidak boleh membuka satu ruang kepada ramalan, kepada mimpi-mimpi.
Saya tidak boleh membuka pada suatu cerita yang penuh dengan misteri-misteri. Jadi saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan yang masih lagi menghubungi saya dengan bertanya tentang soal mimpi, bertanya tentang soal misteri-misteri, soal-soal ramalan, saya mohon sekali lagi, saya pegang Al-Quran. Berulang-ulang kali saya terangkan, saya pegang Al-Quran. Saya tidak merujuk kepada perkara-perkara yang bertentang dengan Al-Quran. Saya tidak akan membawa apa juga situasi jika tuan-tuan puan inginkan minta saya mengkaji mimpi, mengkaji apa sekalipun, janganlah membawa saya kepada jalan menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika itu terus tuan-tuan perempuan lakukan kepada saya adalah musuh utama kepada tuan-tuan dan perempuan. Saya akan jarakkan diri saya kepada tuan-tuan dan perempuan daripada mendekati tuan-tuan dan perempuan, kerana saya tidak mahu bersekelongkol dengan sesiapa sekalipun yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala daripada kebenaran-kebenaran yang sepatutnya kita pegang. Allah tidak boleh disekutukan dengan sesiapa. Saya harap dan saya mohon, jangan mengajak saya kepada kebinasaan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, cerita tentang sahabat-sahabat, lingkungan sahabat kepada Imam Mahdi ini adalah satu perjalanan yang sangat jelas, penuh dengan kesukaran, penuh dengan perkara-perkara yang akan ada jatuh bangunnya. Imam Mahdi akan mengalami pertentangan-pertentangan, akan mengalami permasalahan kepercayaan, sekejap percaya, sekejap tak percaya, sekejap rasa benar, sekejap rasa tak benar. Dan beliau akan menempuh perjalanan yang akan menyebabkan beliau merasa amat sedih dalam kehidupan dia, lebih-lebih lagi dengan sahabat-sahabat yang dia sangat sayang dan dia sangat kasih dengan semua sahabat-sahabat dia. Dan kerana beliau juga memiliki dan mencerminkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabat-sahabat dia buat bagaimanapun kepada beliau, yakni kepada Imam Mahdi, buat macam mana pun, dan bahkan memfitnah beliau sebagaimana Nabi difitnah oleh sahabat-sahabat dia yang lain sebelum mereka kembali menerima baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga berlaku kepada Imam Mahdi. Ada sahabat-sahabat dia yang akan mengikuti beliau dalam saat beliau senang. Beliau akan ada kesenangan pada satu masa, satu waktu, maka berbondong-bondonglah yang dikatakan sahabat itu akan mengikuti beliau. Tetapi saat beliau sukar, kerana Allah nak menguji setiap mereka yang ada di sekeliling dia, di kalangan sahabat-sahabat, adakah benar-benar mereka ini mengikuti ataupun melalui proses menjadi salah seorang daripada pembantu kepada beliau. Maka Allah berikan ujian dengan meletakkan Imam Mahdi sebagaimana yang berlaku kepada Rasulullah, dah tak ada apa-apa, dah tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki harta, tidak memiliki apa-apa kekuasaan dan sebagainya. Maka pada saat itu sahabat-sahabat dia akan meninggalkan dia seorang demi seorang, dan ada satu waktu keluar dengan serentak. Tetapi dalam ramai-ramai sahabat dia, yang seorang ini tidak akan pernah meninggalkan dia, Abu Bakar. Begitulah dalam kisah Imam Mahdi, dia akan ada seorang sahabat dia yang tidak akan pernah meninggalkan beliau dalam apa juga keadaan, susah dan senang, beliau akan tetap bersama dengan Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, carilah sifat-sifat macam ni di kalangan mereka yang tuan-tuan rasa ada ciri-ciri Imam Mahdi. Ada tak apa yang saya ceritakan ni? Kalau ada, kalau benar sama dengan apa yang saya ceritakan ni tadi, maka layaklah dia menjadi Imam Mahdi. Beritahulah kepada saya, hantarlah email pada saya, masabayu7@gmail.com. Saya pun nak pergi jumpa dia, saya pun nak duduk dengan dia, saya nak jadi sahabat kepada beliau. Jika benar ada memiliki ciri-ciri tersebut, ada sahabat dia sebagaimana Abu Bakar bersama dia setiap waktu. Jadi bila Imam Mahdi jatuh,
Imam Mahdi diberikan ujian oleh Allah dengan kesusahan, maka dia sebenarnya memberikan ujian kepada yang ada di sekeliling dia, sahabat-sahabat dia. Sahabat-sahabat akan mula berbalah di antara satu sama lain. Dan yang paling menyedihkan, sahabat-sahabat ini juga yang akan membuat onak, yang akan membuat fitnah, yang akan mula melakukan perkara-perkara yang telah memberikan tomahan berat kepada Imam Mahdi. Mereka lah ini yang akan membuat cerita-cerita yang sebenarnya tidak berlaku, ataupun menambah cerita-cerita yang sebenarnya berlaku, atau mengurangkan apa yang telah berlaku. Lalu dianya dijadikan sebagai wadah untuk menjatuhkan Imam Mahdi kepada masyarakat. Yang itu besok saya akan sampaikan, ceritakan bagaimana pula tentang cabaran kepada masyarakat. Ini tentang sahabat-sahabat terlebih dahulu. So, daripada situ, mereka-mereka yang telah pun meninggalkan beliau, melakukan fitnah kepada beliau. Betapa sedihnya Imam Mahdi kerana sahabat yang dia sayang, dia kasihi, dia cintai, menikam beliau daripada belakang. Sedih dia, tuan-tuan dan puan-puan, nangis dia. Tapi tangisan dia itu bukan tangisan membenci sahabat-sahabat, tetapi dia menangis kerana dia risau bahawa sahabat-sahabat dia telah membawa diri mereka kepada kebinasaan. Itulah sifat dia, tuan-tuan dan puan-puan. Ditikam macam mana sekalipun, dibuat macam mana sekalipun, dia masih memikirkan keselamatan kepada musuh-musuh yang telah melakukan tomahan kepada dia. Cuba kita, tuan-tuan dan puan-puan, kawan kita tikam belakang kita, ataupun kawan kita buat tomahan, fitnah kita, apa yang kita akan buat? Kita terajang 12 kaki, tak tuan? Jumpa dia, kita pulas kepala dia, kita smack down dia. Sebab apa? Sebab kita tidak memiliki kapasiti sebagaimana yang ada pada Imam Mahdi. Imam Mahdi dia tak smack down. Dia tak smack down kawan-kawan dia. Dia hanya mampu mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahabat-sahabat dia yang telah meninggalkan dia, malah yang telah pun melakukan tomahan-tomahan kepada dia, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hidayah. Sebagaimana kisah yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau pergi ke bandar Taif, kota Taif. Apabila penduduk kota Taif berpakat-pakat setelah dihasut oleh kaum-kaum musyrikin yang telah pergi terlebih dahulu ke kota Taif memberitahu tentang akan datangnya baginda Rasulullah. Lalu mereka menjelaskan akan berlaku satu kerosakan di bandar Taif sekiranya dibenarkan baginda Rasulullah sampai ke sana. Mereka berpakat panggil anak-anak kecil. Semasa baginda Rasulullah dan sahabat-sahabat menuju ke kota Taif di kawasan dia macam lorong ya, tuan-tuan dan puan-puan. Ada tanah tinggi kiri dan kanan. Siapa pergi ke Taif itu ada laluan dia. Pergilah tengok macam mana laluan Rasulullah bergerak. Dilontar dengan batu sehingga berdarahlah kaki-kaki beliau tu, capal beliau penuh dengan darah kerana luka. Ditahanlah sahabat-sahabat di hadapan baginda Rasulullah, janganlah baginda Rasulullah terkena batu. Kena juga, tuan-tuan dan puan-puan. Malaikat turun dan bertanya kepada baginda Rasulullah. Jibril tak tahan, tuan-tuan dan puan. Kau arahkanlah, kau nak terbalikkan ke, nak apa ke, aku buat ya Rasulullah. Tapi apa yang Rasulullah lakukan, tuan-tuan dan puan-puan? Surah itu, dia menadah tangan ke langit. Ya Allah, Kau ampunkanlah dosa penduduk-penduduk Taif ini, Ya Allah. Kau ampunkanlah segala kesilapan-kesilapan yang mereka lakukan, Ya Allah. Sesungguhnya mereka, Ya Allah, tidak mengetahui hakikat yang sebenar. Rasulullah doa kebaikan lagi kepada orang yang menganiaya dia. Maka begitu yang berlaku kepada Imam Mahdi. Sahabat-sahabat dia ni, tomah dia, tikam dia, yang sama-sama hidup dengan dia, yang membesar dengan dia, yang diberikan kedudukan oleh Imam Mahdi pada saat dia sedang memiliki sesuatu, menikam dia. Tetapi Imam Mahdi menangis bukan kerana kecewa dengan mereka. Dia menangis kerana dia sayang, dia tidak mahu sahabat-sahabat dia
masuk kepada ruang kebinasaan. Begitu sekali. Begitulah adab, begitulah kasihnya Imam Mahdi kepada sahabat-sahabat dia, sebagaimana kasihnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umat manusia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahasa saya bukan untuk bahasa menyebabkan tuan-tuan dan puan-puan terpaku, termanggu mendengar saya berkata-kata, petah berkata-kata kerana saya membuat cerita-cerita yang mereka-reka. Bahasa saya hanyalah seumpama bunga yang mengeluarkan bauan yang wangi. Kerana fitrah bunga yang wangi akan mengeluarkan bau yang wangi, maka bau itu datang kerana fitrahnya yang ada pada bunga tersebut. Maka fitrah yang ada pada Islam, fitrah yang ada kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wangi yang akan meliputi seluruh alam semesta. Maka bahasa saya itu bahasa bukan memukau tuan-tuan dan puan-puan, bukan bahasa untuk hipotesis tuan-tuan dan puan-puan, tetapi untuk memberikan tuan-tuan dan puan-puan realiti tentang Imam Mahdi, bukan cerita dongeng sebagaimana tanggapan sebahagian manusia, bukan cerita magic sebagaimana kepercayaan kebanyakan manusia, bukan cerita-cerita yang membawa manusia kepada kayangan, kepada golongan yang taksub dengan guru-guru mereka, bukan sebagaimana kisah Superman, X-Men, Batman, Orang Man dan sebagaimananya man-man yang ada dalam cerita-cerita Hollywood. Tetapi kisah Imam Mahdi adalah kisah yang membawa kita kepada hakikat bahawa manusia sentiasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila manusia hakikatnya sentiasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala, takkanlah Allah nak turun ke bumi macam kisah Tuhan Greek, Zeus turun, Poseidon turun. Allah Maha Suci, Maha Agung, Maha Besar untuk meletakkan sebarang kekurangan diri dia atas kekurangan yang ada pada makhluk. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah itu Maha Agung. Maka Allah meletakkan kesempurnaan itu untuk memahamkan, menegur kita, menyampaikan kepada kita tentang hakikat perjalanan ini dengan utusan-utusan yang disampaikan di atas muka bumi. Dan yang terakhir, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, model, supermodel. Kalau pergi supermodel dalam fashion designer tu, ini king of supermodel for every design, king of supermodel for every knowledge, king of model for every attitude. Apa juga yang kita nak dapatkan, nak kita faham untuk kita menjadikan diri kita sebagai makhluk manusia yang memberikan manfaat kepada yang lain. Modelnya yang tersohor, model yang telah pun lengkap sempurna untuk kita ikuti, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Tidak ada imam itu, tidak ada imam ini, tidak ada guru itu, tidak ada guru ini. Al-Quran yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi panduan yang tidak boleh kita ketepikan jika kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat menuju kebahagiaan hakiki. Maka begitulah Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Cerita saya tentang Imam Mahdi, tentang sahabat-sahabat beliau, dapat saya rungkaikan kepada tuan-tuan puan-puan bukan dengan saya merujuk mana-mana, saya membayang-bayangkan bagaimana, saya memikir-mikirkan bagaimana ada skrip depan saya. Tak ada, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan-tuan nampak saya ada skrip ke cakap ni? Kerana skrip itu ada di dalam dada saya. Kenapa? Al-Quran ada di dalam dada saya. Maka saya berbicara dengan bahasa Al-Quran kerana Al-Quran teman setia saya. Bukan RTM ya. RTM teman setia yang nak tengok drama lah.
Anak saya sebenarnya, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, baca berita di RTM ya. Carilah, ada salah seorang pembaca berita RTM, anak saya. Ya, tapi teman setia saya adalah Al-Quran. Jadi balik kepada cerita tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat dia, maka begitu juga dengan Imam Mahdi, ada juga sahabat dia. Sahabat yang sentiasa mempertahankan dia, sahabat yang sentiasa akan mendukung dia, sahabat yang sentiasa akan mengusahakan menyerahkan diri dia bulat-bulat apa pun yang nak dilakukan oleh Imam Mahdi, sehingga kan jika ada dua batas yang dipisahkan oleh satu katalah longkang, ataupun longkang ni kalau orang Indonesia panggil apa ya, longkang, parit, lalu nak melintas tak boleh melintas kerana tidak ada apa-apa yang boleh menghubungkan. Sanggup sahabat-sahabat ini terjunkan badan dia, tangan dia pegang sebelah sini, kaki dia sampai di sebelah sini, maka dia kata, injaklah badanku ya Imam, untuk Imam dapat berjalan memijak badan dia sampai ke seberang. Begitu sahabat-sahabat Imam Mahdi yang benar-benar bersama dengan beliau. Dan begitulah yang ada pada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ambillah leherku, kau sembelihlah aku, namun keimanan aku kepada Allah, kepada baginda Rasulullah, kepada Muhammad sebagai Rasulullah, aku tidak akan hilangkan walaupun kau kerat leher aku, kata sahabat-sahabat yang setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka balik kepada cerita sahabat-sahabat yang telah melakukan tumahan kepada Imam Mahdi, yang telah melakukan begitu banyak perkara-perkara fitnah kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi doa, tuan-tuan dan puan, sedih, mendoa dengan kesedihan, ya Allah, berikanlah mereka petunjuk, berikanlah mereka hidayah, ya Allah, ampunkanlah mereka. Sebab Imam Mahdi dah ampunkan dah, dia tak ada rasa mereka tu ada dosa lagi dengan dia. Dia mempunyai sifat sebagaimana baginda Rasulullah, dan dia katakan, sebelum kau minta maaf, aku dah maafkan terlebih dahulu. Apa juga kesalahan yang kau nak lakukan, dia dah maafkan dah dulu. Begitu nilai yang ada pada Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan, pada sahabat-sahabat. Lalu sahabat-sahabat itu tinggalkan beliau, tetapi satu waktu akhirnya sahabat-sahabat ini melalui kehidupan-kehidupan, sangkaan-sangkaan dia, dan mereka akhirnya sedar bahawa apa yang telah mereka lakukan adalah bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi nak malu ni, nak batal balik kepada Imam Mahdi, macam mana ni nak jumpa Imam Mahdi ni, nak jumpa balik semula sahabat ni, imam ni, sebab dia dah tomah dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, macam mana besar sekalipun kesilapan mereka kepada Imam Mahdi, ini kisah sahabat-sahabat dulu ya, macam mana salah pun, bagaimana dosa yang dikatakan mereka kepada Imam Mahdi, saat mereka sampai kepada Imam Mahdi dengan berkata, wahai sahabat, sesungguhnya kami buat salah, wahai Imam, kami telah melakukan kesilapan yang besar kepadamu selama ini, maafkanlah kami, maafkanlah apa juga kesilapan kami. Ni dah buat dah, benda yang lepas tak boleh nak tukar ni. Fitnah dah jalan, fitnah dah jalan satu dunia, fitnah dah jalan satu masyarakat, dah habis maruah Imam Mahdi, segala-galanya dah hancur, sebab tak boleh nak tarik lagi, tak dah berlaku. Dan sebagai contoh, inilah orang yang melakukan fitnah tersebut datang kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi kata, dia pegang tangan kawan tu, dia naik, wahai sahabatku, tidak ada manusia yang tidak melakukan kesilapan di atas muka bumi di dalam hidup dia. Tidak ada bumi yang tidak ditimpa oleh hujan. Bagaimana sekalipun, ingatlah, berpeganglah kepada tali Allah, yang sudah itu sudah, sama-samalah kita usahakan lagi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, ujian yang dihadapi oleh Imam Mahdi di saat beliau berada pada peringkat sahabat-sahabat adalah sesuatu yang sebagaimana yang saya terangkan daripada tadi, dia melalui sebagaimana yang dihadapi oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh lagi melihat sosok Imam Mahdi itu sebagai satu sosok yang bersendirian dalam hidup dia. Kita tidak boleh lagi melihat sosok Imam Mahdi itu sebagai satu sosok yang membawa diri jauh daripada masyarakat.
Dia ada di dalam kalangan masyarakat, dia ada di kalangan sahabat-sahabat dia, cuma hidup dia jatuh dan bangun, yang itu menyebabkan sukar untuk dia memposisikan diri dia kepada sahabat-sahabat bahawa dia adalah imam kepada mereka. Yang ketiga, Imam Mahdi kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kisah saya, penceritaan saya, apa yang saya serahkan kepada tuan-tuan dan puan-puan adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita dapat berbagi-bagi pengetahuan, untuk sama-sama kita dapat meletakkan diri kita di hadapan apabila adanya peluang untuk kita memakmurkan muka bumi kepada semua makhluk-makhluk Allah. Kita diberikan oleh Allah dengan keupayaan akal fikiran. Kita diberikan Allah dengan Al-Quran yang tidak ada lagi alasan untuk kita menolak, untuk kita menolak kebenaran. Kita telah pun diberikan oleh Allah dengan segala lengkap sifat anggota tubuh badan. Kita telah diberikan dengan masa yang penuh dengan kenikmatan yang tidak ada hubungan langsung dengan perkara kebatilan jika kita memilih kebenaran. Namun pada masa kita sedang leka dengan nikmat dunia yang sementara, ada satu sosok, ada satu manusia, yakni Imam Mahdi di kalangan kita yang sedang berusaha, yang sedang berjalan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sedang mencari posisi, sedang mengatur diri dia untuk merubah dunia, merubah alam semesta kepada suatu tempat yang menjadi tempat wadah yang indah untuk dikembalikan semula kemakmuran Islam di atas muka bumi sebagai suatu wadah sementara sebelum ianya semua beramai-ramai, berduyun-duyun dibawa dan dijalankan mereka itu kepada satu tempat, ditunjukkan kepada mereka itu satu tempat yang akan kekal abadi selama-lamanya, yakni di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, kita telah sampai ke hujung untuk episod kali ini tentang bagaimana pentingnya kita memahamkan bahawa setiap peringkat, setiap situasi yang dihadapi oleh Imam Mahdi untuk menjadikan beliau sebagai imam adalah peringkat fasa demi fasa. Maka fasa yang saya terjemahkan, saya jelaskan pada hari ini adalah fasa di mana beliau menjadi imam kepada sahabat-sahabatnya, Imam Mahdi kepada peringkat sahabat-sahabatnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati, ingatlah sesungguhnya kehidupan kita ini bersifat sementara. Sementara bukan bermakna ianya adalah sesuatu yang boleh kita abaikan. Sementara bermakna kita akan penuh dengan kerugian, kita akan penuh dengan kekesalan apabila yang sementara ini hilang jika kita tidak memanfaatkan dengan pengisian yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran. Inilah yang amat penting, inilah yang amat kita inginkan. Atas cerita-cerita yang saya sampaikan ini tadi bukanlah cerita-cerita untuk kisah-kisah menjadi kisah-kisah halwa telinga, tetapi kisah untuk kita menyediakan diri kita sebenarnya. Kisah saya membawa tentang Imam Mahdi adalah untuk menjelaskan bahawa untuk beliau menempuh perjalanan itu adalah sangat-sangat sukar, sangat-sangat berat. Tetapi bukanlah bermakna kita ingin menjadikan diri kita sebagaimana beliau. Untuk menjadi Imam Mahdi adalah suatu proses yang saya katakan daripada sebelum ini, ada peringkat-peringkat dia yang perlu ditempuhnya. Dan dia tidak boleh dipohon macam ada borang kosong siapa nak jadi Imam Mahdi. Dia adalah pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan yang tidak boleh diambil alih oleh mana-mana makhluk. Allah yang memilih di kalangan siapa yang dia kehendaki untuk diberikan ilmu. Allah yang akan mengambil apa juga yang dia inginkan untuk meletakkan derajat kepada sesiapa yang dia kehendaki. Mana-mana manusia sekalipun, jika dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kelebihan, maka kita kena terimalah tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena terima hakikat bahawa jika Allah ingin merubah apa juga situasi kepada manusia, situasi manusia daripada tidak ada apa-apa kepada menjadi manusia yang tinggi derajatnya, itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh mempertikaikan, kita tidak boleh meletakkan benar atau salah atas pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, pilihan itu tetap ada perjalanan dia.
pilihan itu tetap ada proses dia, di mana pilihan untuk menjadi Imam Mahdi bukanlah atas faktor siapa dia, atas faktor siapakah ibu bapa dia, atas faktor di manakah tempat dia, tetapi dia berbalik kepada apakah usaha yang telah beliau lakukan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi, iaitu mereka yang telah melakukan perintah Allah dengan sebenar-benarnya, dan maka siapa yang mendapat markah tertinggi di dalam ujian-ujian Allah, markah tertinggi dalam apa juga proses-proses yang diberikan sebagaimana peperiksaan, siapa yang markah yang paling tinggi, dialah jadi yang tertinggi dalam kalangan yang ada mengambil ujian. Jadi kalau kita dah ada di sekolah, siapa yang dapat peperiksaan SPM, yang dapat markah yang tertinggi, yang terbaik, maka dia akan diangkat, dijadikan sebagai pelajar yang paling cemerlang. Maka layaklah sebagai pelajar yang cemerlang, dia akan diketengahkan, dia akan diletakkan di depan untuk menjadi model kepada yang lain. Maka begitulah tuan-tuan dan puan-puan, Imam Mahdi adalah model kepada yang lain, sebagaimana modelnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umat manusia dan kepada sekalian makhluk. Bukanlah title Imam Mahdi, bukanlah jawatan Imam Mahdi ada atas suatu keadaan yang perlu ataupun kena minta di mana-mana, tuan-tuan dan puan-puan. Dan tak boleh minta pada Allah juga nak jadi Imam Mahdi, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sekali lagi, kepada yang minta pada saya untuk mengesahkan diri mereka adalah Imam Mahdi, saya bukan Allah. Saya juga tidak boleh memberikan apa-apa pengesahan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kerana saya dah jelaskan tadi, Allah memilih siapa yang dia kendaki untuk menjadi Imam Mahdi. Jadi siapa-siapa yang hantar email kepada saya, hantar mesej kepada saya untuk minta pengesahan saya, itu dah salah alamat. Alamat dia bukan kepada Masa Bayu. Alamat dia ada di dalam Al-Quran untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang tak kunjung padam dengan suasana yang penuh ceria ya dalam komen-komen di dalam YouTube saya. Dan mana yang belum subscribe tu, hari ni saya sebut sekali lah ya. Nak sebut subscribe malu, macam nak mujuk-mujuk, tak kerti nak mujuk-mujuk ya. Tapi hari ni saya nak beritahu, mana yang belum subscribe tu, subscribe lah. Dan mana yang belum dipanjang-panjangkan kepada kawan-kawan yang lain. Jika tuan-tuan dan puan-puan merasakan apa yang saya sampaikan ini ada manfaat dia, ada membuka jiwa kita kembali kepada Allah dan Rasulnya, kenapa tidak kita perpanjangkan kisah-kisah begini kepada teman-teman yang lain, agar mereka sama-sama mendapat manfaat, mendapat ilmu, mendapat kebenaran daripada apa yang telah saya sampaikan. Dan jika ada kekurangan, itu atas fitrah kita sebagai manusia yang serba-serba, serbi, ada jatuh dan bangunnya, tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk itu, sekali lagi saya rumuskan bahawa Imam Mahdi perlu menghadapi satu halangan dan cabaran pada peringkat sahabat-sahabat, dan daripada situ barulah beliau akan dapat menaikkan satu lagi tahap untuk beliau menjadi imam kepada masyarakat. Itu akan saya perjelaskan pada video esok hari. Assalamualaikum, salam sejahtera daripada saya, Masa Bayu.